Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazrul Fahmi bin Muhammad Razali ingin membentangkan bahagian 1 daripada tajuk kami, iaitu bukti kasih sayang dan kebijaksanaan Allah pada penciptaan air untuk kehidupan. Part A. Lakukan kajian yang membuktikan kebesaran dan keagungan Allah. Itu lebih dari 70% permukaan bumi ini ditutup oleh air laut, sehingga laut mempunyai peranan penting dalam proses keseimbangan alam. Itulah sebabnya langit berwarna biru, sebab pengaruh dari laut. Air hujan sumbernya dari hasil penguapan air laut. Penyebaran air tersebut dilakukan oleh angin yang sangat sesuai dengan keperluan. Hal ini juga yang menjadikan Costello, seorang ilmuwan Jepun, menjadi Muslim ketika melihat fenomena pertemuan dua air laut yang berlainan sifat. Ia menyaksikan sendiri tempat bertemunya dua air yang berbeza rasa tersebut ketika melakukan eksplorasinya di dasar laut. Satu sisi rasanya masin dan sisi lain terasa tawar dan segar. Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, artinya dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain masin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari kurniaannya dan supaya kamu bersyukur pada Yang Esa. Pada bahagian seterusnya, saya akan memberikan kepada Akil. Saya Akil Najmi bin Anwar. Saya akan membentangkan tentang part B, iaitu lakukan kajian yang dapat membuktikan kasih sayang Allah dan Rasulullah. Garam yang turun bersama dengan air hujan merupakan suatu miniatur dari mineral yang biasa digunakan dalam pertanian, iaitu natrium, potasium, kalium dan sebagainya. Logam berat di udara akan membentuk unsur yang akan meningkatkan produktiviti semasa pertumbuhan dan persenyawaan pertumbuhan. Dengan itu, hujan adalah sumber mineral yang sangat penting. Dengan mineral yang terkandung dalam titisan hujan sahaja, dalam tempoh masa 100 tahun, tanah yang miskin nutrien dan mineral dapat mengumpulkan semua unsur yang diperlukan untuk tumbuhannya tanaman. Selain itu, air juga bermanfaat untuk kesihatan. Air yang bersih dan sihat akan memberikan manfaat yang begitu banyak bagi pertumbuhan manusia khususnya dan hidup lain amnanya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang artinya tidak ada sesuatu yang dipenuhkan oleh putera-puteri Adam lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi putera Adam beberapa suap saja yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus dipenuhkan, maka sepertiga untuk makanannya, dan sepertiga lagi untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk pernafasannya. Dan untuk Pak C, saya akan serahkan kepada Nama saya Muhammad Amir Azri bin Osman. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan ayat Quran dan hadis. Air adalah di antara sumber kehidupan. Allah telah menciptakan air sehingga Allah menakdirkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai rezeki yang dapat dinikmati manusia. Artinya, penciptaan air adalah di antara bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Allah misalnya berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang dapat berlayar di laut yang memberi manfaat pada manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air yang dapat menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Dan Allah tebarkan di seluruh bumi itu segala jenis haiwan, hembusan angin dan pergerakan awan yang teratur berada antara langit dan bumi. Semua itu sungguh adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Hadis riwayat Ibnu Majah tentang larangan pembaziran air ketika berwuduk. Jangan berlebihan menggunakan air. Sa'ad bertanya, apakah ada berlebihan dalam masalah wuduk? Rasulullah SAW menjawab, ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir.
Bahkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan bahawa Nabi berwuduk dengan satu butir saja atau setara dengan 2 telapak tangan laki-laki sedang. Sedangkan beliau mandi menggunakan air 1 saf atau setara dengan tempat mud. Saya Aiman Muhammad bin Kumar Zaman akan meneruskan sambungan tadi. Masuk ke penjelasan dari sudut sains. Air dari perspektif sains ialah suatu bentuk kimia kehidupan. Jika para ilmuwan ingin mengetahui keberadaan sesuatu kehidupan sebagai contoh di planet Marikh, pasti perkara pertama yang dicari ialah air. Mengapa perkara ini berlaku? Ini kerana kehidupan di bumi banyak berkebergantungan terhadap air. Sebagai contoh, tanaman dan hidupan selain manusia seperti haiwan. Bagi organisma hidup pula 70% ke 90% kandungan badan terdiri daripada air. Ini sangat menunjukkan air sangat penting bagi kehidupan, bukan sahaja bagi manusia, malah pokok dan haiwan juga sangat memerlukan air. Seterusnya, bagi bahagian E pula, kajian boleh menjurus kepada hikmah dan pembuktian dari sudut saintifik. Air menumbuhkan tanaman dan aku tak ingat tanaman tadi, bodoh. Wah, bodoh lah. Alah. Okay, betul. Oh. Okay, 1, 2, 3. Bagi bahagian E pula, kajian boleh menjurus kepada hikmah dan pembuktian dari sudut saintifik. Air menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanah, bahkan mengalirkan oksigen dalam darah manusia. Air adalah zat menjadi sumber kehidupan. Seterusnya, Saya Isyak Iskandar bin Mat Taib ingin membentangkan bahagian F, iaitu kajian perlu dikaitkan dengan akhlak sebagai seorang hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak sebagai umat Rasulullah SAW dan akhlak sebagai penduduk bumi. Sebagai seorang hamba serta khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, kita haruslah menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan air untuk kehidupan hamba-hambanya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya terhadap segala sesuatu yang diciptakannya. Di antara tanda kekuasaannya adalah terciptanya air yang dapat memberi manfaat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Tiada alasan lagi untuk kita tidak bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, iaitu dengan harapan manusia dapat memanfaatkan rahmat Allah dengan penuh rasa syukur agar manusia selalu menggunakan air dengan sebaik mungkin. Sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah memberikan contoh kepada umat manusia bagaimana harus bersikap ketika hujan turun. Antaranya ialah membaca doa ketika hujan. Sebagai penduduk bumi, kita seharusnya tidak mencemarkan air yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana air yang tercemar tidak dapat lagi digunakan oleh semua makhluk. Dengan itu, kita perlu memastikan kuantiti dan kualiti air dalam keadaan baik. Itu sahaja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.